أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدوام الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يترف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري وبصيرتي، اللهم فشفعه فيا. اللهم نور قلبي بنور معرفتك وهدايتك حتى أفهم ما أقول، يرحم ما أقول، ينتفع ما أقول. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kitab kita pada muka surat 7 tu, baris yang ke-13 daripada bawah. Dan lagi firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan nusus, nas-nas yang menunjukkan bahawasanya ilmu tasawuf ini ialah sebahagian daripada ilmu Islam dan asalnya daripada Quran dan juga sunnah. Dan lagi firman-Nya, firman Allah Ta'ala, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya ialah maknanya ialah Tuhan yang awal, dan ialah Tuhan yang akhir, dan ialah yang zahir, Tuhan yang bersifat zahir, dan ialah yang batin, dan ia dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui. Artinya, arti daripada ayat ini ialah yang awal, mana Tuhanlah yang awal daripada tiap-tiap suatu. Maksudnya, maka tiada suatu yang dahulu daripadanya. Wal awalu maknanya Tuhan itu yang awal. Maksud bagi awal itu, ada Tuhan itu tidak dimulai dengan tiada. Ini sebagaimana yang kita belajar di dalam ilmu tauhidnya, dia daripada sifat qidam tu. Dialah yang awal sekali. Makna awal itu maknanya tidak didahului oleh benda lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak didahului oleh ada benda lain itu selain daripada ada Allah Taala. Tidak. Dialah yang mula-mula ada. Dan dialah yang berkekalan wujudnya. Maksud dialah yang akhir tu maknanya, dan ialah yang berkekalan wujudnya. Kemudian daripada fana tiap-tiap suatu yang lain daripadanya. Selepas daripada rosak binasa semua alam ini, Allah Ta'ala itu masih kekal wujudnya sebagaimana wujud dia yang awal. Maknanya tidaklah binasa akhir bagi zat Allah Subhanahu wa taala itu binasa dak. Maksud bagi wal akhiru maknanya Allah Ta'ala lah yang kekal selepas daripada
makhluk ini semuanya binasa. Dan ialah Tuhan yang zahir wujudnya dan kerajaannya zahir, nyata wujud dia. Wujud Allah Subhanahu Wa Taala nyata dan kerajaan pemerintahan Tuhan pun nyata pada ketika wujud tiap-tiap suatu. Maka tiada suatu sertanya serta wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zahir ada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidaklah menumpang bagi sesuatu yang ada ini. Yang ada selain daripada Tuhan tu maknanya makhluk. Tidaklah ada Allah Ta'ala itu menumpang bagi wujud yang lain. Tidak. Bahkan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala wujudnya dengan sendiri. Tidak ada menumpang orang lain. Dan zahir kerajaan Allah Ta'ala itu di sisi ahli tasawuf. Kalau disebabkan ini adalah nas menunjukkan bagi ilmu tasawuf. Jadi kita kena bawa makna nas ini mengikut bagi ahli tasawuf lah. Jadi zahir Allah Ta'ala itu lebih zahir daripada makhluk dapatan pada dapatan makhluk ini. Jadi di sisi ahli tasawuf zahirnya Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih zahir daripada makhluk yang didapat dengan panca indera ini sendiri. Dari segi dapatan hati dia dan juga kepercayaan dia tu. Dari segi kalau istilah tasawuf dia panggil dari segi Allah Ta'ala tajallikan wujud dia tu, menzahirkan wujud dia itu. Jadi dapat di sisi hati orang tasawuf tentang sifat zahir Tuhan itu melebihi daripada zahir makhluk ini sendiri. Walaupun asal untuk suatu kita kenal Allah Ta'ala itu mengikut bagi usuluddin, kenal Allah Ta'ala itu dengan kenal makhluk. Maknanya kena pergi kepada makhluk dulu baru kenal Allah Ta'ala. Tetapi di segi ahli tasawuf ini semuanya menjadi cermin bagi makhluk ini, seolah-olah cermin bagi adanya Allah Ta'ala, bagi wujudnya Allah Ta'ala, bagi zahirnya Allah Ta'ala, jadi cermin. Jadi dia tidak lagi perlu kepada dalil-dalil. Dalil-dalil tidak perlu berhujah dengan akal lagi. Bahkan mereka ini dari segi pandangan hati mereka ahli tasawuf ini, apabila tengok sesuatu itu mereka nampak Allah Subhanahu Wa Taala dari segi zahirnya. Itu setengah daripada ulama tasawuf yang mengatakan bahawasanya zahir makhluk ini adalah bayangan. Jadi zahir Allah Ta'ala itu, zat Allah Ta'ala itu adalah hakikat. Majazi lawannya hakiki. Jadi zahir makhluk cuma majazi. Dengan sebab apa majazi? Dengan sebab dia tu tidak kekal. Bukan majazi ni dengan makna makhluk ini tak ada. Bukan. Pinjaman tu bukan maksud bagi pinjaman tu makhluk ni tak ada. Ada. Cumanya dia tidak kekal. Bagi kehidupan makhluk ni, ada makhluk ni dia tidak kekal. Jadilah seolah-olahnya macam tak ada juga. Dari segi hati orang ahli sufi, memang makhluk ini tak ada langsung. Yang adanya ialah zahir bagi sifat Allah Ta'ala, bagi asma Allah Ta'ala, bagi zat Allah Ta'ala, dan juga bagi af'al Allah Ta'ala. Dia nampak 4 perkara itu. Dia tidak zahir lagi bagi makhluk itu sendiri. Begitu juga awal. Kita kata huwal awalu. Dari segi ahli tasawuf, tak ada suatu yang mendahului bagi ada Allah Ta'ala itu. Dari segi wujud dia tak ada suatu. Dialah yang akhir. Maknanya kekal zat Allah Ta'ala itu di dalam hati ahli sufi, dialah yang hanya ada dia, tak ada benda yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Siapa lagi nak ada awalnya, dan siapa lagi nak ada akhirnya? Kalau suatu benda itu tak ada melainkan Allah Ta'ala. Semuanya kembali
Sifat-sifat ini kembali kepada zat Allah Ta'ala dan juga sifat dia sahaja. Dan dialah yang lebih zahir daripada makhluk ini. Jadi kalau kita tengok, masih lagi Tuan Musannif ni dia huraikan tentang ayat Al-Quran ini. Dia tak boleh lari daripada huraian bagi usuluddin. Sedangkan kitab ini kitab tasawuf. Jadinya kita raikan, kita baca apa yang Tuan Musannif ini tulis, tetapi kita sedikit kepada syarahan dia nak tarik mengikut bagi fahaman ahli sufi, ahli tasawuf. Sebab kitab ini kitab tasawuf, bukan kitab usuluddin, tidak. Dan ialah Tuhan yang terbatin kerajaannya, tersembunyi kerajaannya, dan wujudnya di dalam zahir tiap-tiap suatu. Ini bagi dialah Tuhan yang paling susah untuk dikenali. Batin maknanya tersembunyi. Batin di dalam lagi, di dalam lagi, di dalam lagi. Jadi Allah Ta'ala walaupun dia yang paling zahir, mengikut bagi zahir, kalau dibandingkan dengan zahir makhluk ini, Allah Ta'ala lebih terang lagi zahir dia, zat dia. Dan terlebih batin zat Allah Ta'ala dibandingkan dengan batin makhluk itu sendiri. Sebab apa? Sebab makhluk macam mana susah sekalipun nak kenal dia, kita dapat kenal dengan akal kita ataupun dengan panca indera kita. Tapi Allah Ta'ala walau macam mana sekalipun zahir dia, dialah yang paling susah sekali untuk dikenali, hingga akal tidak dapat nak kenal Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala macam mana dengan sebenar-benar kenal. Nabi kata, subhanaka ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Maha suci engkau ya Allah, ma'arafnaka, tidaklah kami kenal kamu ya Allah, haqqa ma'rifatika, dengan sebenar-benar kenal. Itu pun Rasul sendiri yang ucap. Tak adalah orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala melainkan Rasul kita sendiri. Tetapi Rasul sendiri pun kata, tak ada, kami tak kenal Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benar kenal. Maknanya zat Allah Ta'ala ini keadaan dia paling tersembunyi, hingga tidak suatu pun makhluk ini daripada makhluk ini nak dapat bagi zat Allah Ta'ala. Sebab tu yang kita baca dulu, Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Jangan kamu fikir olehmu pada Allah, pada makhluk Tuhan, jangan kamu fikir pasal zat Tuhan. Sebab tak akan dapat sekali-kali manusia akan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam mana. Itulah makna bagi wal-zahiru wal-batinu. Wal-batinu, dialah yang lebih zahir dan yang lebih tersembunyi. Bagi ahli sufi, inilah yang menjadikan mereka ini tercengang-cengang, kehairanan. Macam mana suatu yang zahir itu paling payah untuk dikenali, yang terlebih zahir tapi paling payah untuk dikenali. Ini menjadikan mereka itu di dalam muraqabah mereka itu jadi tercengang-cengang, hingga setengah daripadanya tidak bergerak-gerak, tubuh mereka itu tak bergerak-gerak, dengan sebab kehairanan. Ini cerita bagi tasawuf. Beginilah. Jadinya ayat-ayat Al-Quran banyak menunjukkan tentang dalil-dalil berkait dengan ilmu tasawuf. Apa yang patut kita tahu tentang ilmu tasawuf? Tasawuf ini ialah ilmu yang membicarakan tentang hati, bukan tentang pemikiran akal, tidak. Tentang dapatan hati dan perasaan hati. Di dalam kenal Allah Ta'ala, kalau bidang usuluddin, dia kenal Allah Ta'ala. Dan tasawuf pun dapatan hati untuk nak kenal Allah Ta'ala juga. Di dalam fiqh, apa-apa pekerjaan yang berkait dengan pekerjaan anggota badan, dia termasuk dalam fiqh. Tetapi bagi ahli tasawuf, apa-apa pekerjaan badan mesti ada padanya ingat pada Allah Ta'ala, yang menjadikan ada nilai tambah bagi ilmu fiqh itu. Jadi ilmu tasawuf ini
mesti ada kaitan dia dengan dapatan dan juga perbicaraan hati itu, hati manusia. Itu bicara dia dari segi ikhlasnya, dari segi khusyuknya, dari segi takutnya, takwanya, apa-apa semua berkait dengan sifat hati. Itu bicara bagi ilmu tasawuf. Kalau bicara tentang kenal Allah Ta'ala melalui dalil-dalil, itu usuluddin dia panggil. Kalau cara untuk nak ibadah pada Allah Ta'ala melalui anggota badan, dia panggil itu fiqh. Tasawuf maknanya khidmat pada Allah Ta'ala melalui hati. Dan ialah yang mengetahui, ialah yakni Allah Ta'ala yang mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Tuhan tahu tiap-tiap sesuatu tu tak tersembunyi daripada ilmu Allah Ta'ala, kerana bahawasanya tiap-tiap sesuatu itu daripada maklum ilmunya, daripada maklumat maklumat ilmu dia. Makhluk ini semuanya tu termasuk di dalam ilmu Allah Ta'ala. Maklumat yang terdapat di dalam ilmu Allah Ta'ala tak akan hilang, tak ataupun tersembunyi suatu pun daripada makhluk ini, sama ada makhluk itu sendiri ataupun perbuatan dia ataupun apa-apa yang berlaku pada makhluk ini tidak lari daripada, tidak tersembunyi daripada ilmu Allah Ta'ala, tahu belaka. Dan makdurnya ini setengah daripada kerja kudrat dia, dan makruhnya setengah daripada apa yang duduk bawah perintah Allah Ta'ala. Makhur maknanya suatu yang duduk bawah perintah Allah Ta'ala, tidak boleh lari. Yang adam sekaliannya pada asalnya, maknanya setiap makhluk ini asalnya tak ada, kemudian dengan kudrat Allah Ta'ala buat mengikut bagi kehendak dia, kehendak dia dan ilmunya. Jadilah makhluk ini. Dan makhluk ini walaupun ada dia sekalipun, masih lagi dia di bawah qahar Allah Ta'ala, di bawah perintah tadbir Allah Ta'ala. Tidak suatu pun yang bergerak ataupun yang jatuh daripada daun kayu pokok tu, walaupun di dalam tengah malam sekalipun, semuanya Allah Ta'ala tahu belaka. Di dalam titah perintah Allah Ta'ala dan dalam kudrat dia belaka. Dan firman Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada segala diri kamu itu beberapa dalil tanda yang menunjukkan ia atas wujud Tuhan kamu. Maka adakah tiada kamu lihat akan dia dalil tadi? Kerana diri kamu dan sekalian makhluk ini tempat pekerjaannya, tempat kerja bagi Allah Ta'ala, tempat zahir bagi kudrat Allah Ta'ala. Sebab itu kalau ulama tasawuf, kalau ulama usuluddin, dia tengok makhluk ini hasil daripada kerja kudrat. Kerja kudrat Allah Ta'ala adalah makhluk ini. Jadi ulama tasawuf dia tak tengok setakat kerja saja, tidak. Ulama tasawuf dia tengok bahawasanya ini zahir. Apabila tengok bagi makhluk, dia nampak kudrat Tuhan. Dia nampak kudrat Tuhan semata-mata. Dia nampak af'al Allah Ta'ala, dia nampak sifat kudrat Tuhan. Dia tidak lagi nampak bagi kejadian makhluk itu, daripada tak ada kepada adanya, daripada apa-apa. Itu kira bicara bagi usuluddin, itu kira bicara bagi akal. Kalau setakat itu kira bicara bagi akal, makhluk ini asalnya daripada tak ada, kemudian ada dia, kemudian duduk bawah kita perintah Allah Ta'ala, kemudian daripada tak ada dia kepada ada, kemudian daripada ada kemudian pergi kepada tak ada pula, kemudian daripada tak ada akan bangun bangkit semula ke akhirat. Itu kerja bagi ulama usuluddin untuk nak mengukuhkan hati manusia, i'tiqad manusia tentang kejadian ini semuanya daripada Allah Ta'ala, kudrat iradat Allah Ta'ala. Tetapi bagi ahli tasawuf, apabila dia tengok saja makhluk, seolah-olah nampak Tuhan. Bukan makhluk itu Tuhan. Dia makhluk ini sebagai cermin, dia panggil cermin.
cermin untuk nak dapatkan Tuhan. Sebagaimana kita nak tengok bayan kita, nak tengok rupa kita tak boleh, kita ambil cermin baru nampak rupa kita. Begitulah juga ahli tasawuf. Jadi tengok saja makhluk, dia teringat ke Tuhan. Sama ada teringat tu kepada af'al Allah Ta'ala, ataupun ingat kepada kudrat Allah Ta'ala, ataupun ingat kepada asma Allah Ta'ala Al-Khaliq, yang menjadikan, ataupun ingat kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di situ. Diingat tersebut, dia ingat berserta dengan rasa. Ada rasa di dalam hati tu, jatuh dalam, Allah Ta'ala letakkan, bukakan hati dia, buka rasa dalam hati tu, dia panggil tajalli. Di dalam istilah tasawuf dia panggil tajalli, Tuhan buka rasa. Jadi apabila tengok sesuatu, ada baginya rasa. Tengok sesuatu, ada baginya rasa. Semua bagi orang tasawuf tu ada baginya rasa, dipanggil tajalli bagi suatu perkara. Hingga istilah musyahadah di sisi orang tasawuf ialah iaitu makrifah Allah Ta'ala yang ada padanya rasa. Itu makna musyahadah, menyaksi Allah Ta'ala. Apa makna menyaksi? Iaitu Allah Ta'ala tunjuk, buka di dalam hati seorang yang ada padanya rasa, sehingga kadang-kadang rasa tersebut menjadikan seorang itu fana, tak sedar diri dia. Itu kuat tak kuatnya bukaan tadi. Hingga tak sedar. Orang yang melihat tu, orang yang dapat syuhud tadi, tidak sedar diri dia. Apa nikmat yang kita dapat atas dunia ni hingga rasa tak sedar diri, hingga jadikan diri kita tak sedar? Apa? Tak ada. Tak ada benda yang boleh jadikan apabila kita dapat nikmat tak sedar diri. Tidak. Ini apabila Allah Ta'ala ditajalli hati, ke atas hati hamba dia, wali-wali, hingga hilang hilang seluruh panca indera dia hilang, semua hilang tu, melainkan yang ada Allah Ta'ala sahaja. Ini keluar daripada istilah wahdatul wujud. Ini istilah wahdatul wujud keluar daripada situlah. Di perbicaraan dia panjang lagi tentang wahdatul wujud ini. Tapi semuanya perkataan istilah tasawuf ini, kena kita tahu tentang istilah tasawuf ini, dia semuanya berkait dengan rasa belaka. Dia tak ada berdasarkan kepada dalil akal, tak ada. Itu kita kena tahu. Jadi apabila seorang itu dihuraikan dalil tasawuf, suatu istilah tasawuf, tetapi dia huraikan melalui istilah usuluddin, ataupun dia huraikan melalui istilah lughah bahasa, jadilah huraian tersebut akan salah. Salah. Sebab apa? Sebabnya usuluddin itu dia masih lagi terikat dengan akal. Apa-apa istilah bahasa sekalipun, dia terikat dengan akal. Tetapi tasawuf, dia terikat dengan rasa. Jadi apabila seorang itu nak terjemahkan rasa, memang tak dapat nak terjemahkan rasa. Macam kita nak terjemahkan rasa manis durian tu lah. Boleh ke tidak kita nak gambarkan durian tu macam mana manis durian? Tak boleh. Kita nak kata manis durian macam manis gula, tak boleh. Bukan begitu manis dia. Kita nak kata manis durian macam manis buah rambutan, salah juga. Dia tak payah kena bagi rasa orang tu, baru dia tahu manis tu macam mana. Rasa, istilah rasa ini akan diperoleh, dipahami dengan cara rasa juga. Cuma setengah daripada orang tasawuf, dia buat arah-arah, dia buat petunjuk, ataupun dia terjemahkan istilah tersebut dengan maksud yang terdekat dengan apa yang didapat oleh akal manusia. Misalnya tentang sedapnya, asyiknya dapat apabila Tuhan buka rasa
Di dalam hati tengok sesuatu ingat pada misalnya af'al Allah Ta'ala. Tengok suatu makhluk ni, teringat tentang af'al. Ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Di dalam perbuatan tersebut ada rasa. Jadi apa yang ulama tasawuf dia buat bandingan rasa tersebut, sebagaimana kita rasa suatu yang sedap, lazat di dalam dunia ini. Tetapi itu bandingan bagi makhluk. Sedap makhluk. Adapun kesedapan yang dapat dengan kurniaan Allah Ta'ala berkait dengan zat dia, sifat dia, ataupun asma' dia, ataupun af'al dia, sangat berbeza dengan rasa lazat yang ada pada makhluk. Cuma dia buat perbandingan tentang antara dua-dua lazat tadi. Kedua-duanya tak boleh kita nak terjemahkan dengan bahasa. Tak boleh. Manis dirian sekalipun kita tak boleh nak terjemah bahasa. Begitu juga kelazatan yang dapat bagi ahli tasawuf tentang nikmat-nikmat yang Tuhan beri kepada dia. Apabila dia teringat salah satu daripada 4 perkara, sama ada ingat pada zat Allah Ta'ala, ingat pada sifat Tuhan, ingat pada asma Allah Ta'ala, ataupun ingat kepada af'al dia. Itu yang kita boleh kata tentang perbezaan. Ahli sufi, orang tasawuf ini, apabila mereka ini kenal Allah Ta'ala, dunia ini bagaikan sampah bagi dia. Kita dunia ini ada harga bagi kita dengan sebab kita tak kenal Tuhan. Kita tak kenal Tuhan. Jadi apabila kita tak kenal Tuhan, jadi apa yang didapati oleh panca indera kita, kelazatan tu kelazatan makhluk. Jadi tumpuan hati kita, tumpuan panca indera kita kepada makhluk saja. Dengan sebab kita dapat makhluk. Orang tasawuf, apabila mereka ini dapat kenal Allah Ta'ala, mereka rela tinggal dunia ini macam tinggal perkara yang buruk, yang busuk. Dia tidak akan lagi, fikiran mereka ini tidak akan ada lagi sedikit pun untuk nak ingat pada makhluk. Tak ada dah. Hanya tumpuan mereka ini pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Apabila mereka tahu tentang Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, jadilah makhluk ini tak ada harga lagi di sisi mereka itu. Ini yang berlaku pada ulama tasawuf. Jadi apabila seorang itu belum capai lagi tahap dia macam ulama tasawuf, jadi dia pun mengaku, aku ni tak sayang pada harta, tak sayang pada ni, tak sayang jahat. Dia cuma boleh cakap mulut saja. Sedangkan hati tu masih lagi teringat kepada duit, teringat pada harta, teringat kepada ni. Mulut boleh cakap lah. Tapi apabila bertembung antara kepentingan harta dengan kepentingan Allah Ta'ala, dia akan pilih harta dululah. Sebab itu yang ada sebenarnya dalam hati dia. Bagi orang yang tak kenal Allah Ta'ala, apabila orang yang kenal Allah Ta'ala, apabila bertembung antara harta dengan Allah Ta'ala, harta ini umpama sampah. Jadi orang yang nak ambil sampah kemudian tinggal permata-permata, itu orang panggil orang bodoh. Orang bodoh. Ambil sampah, buat masuk dalam hati dia, buat masuk dalam poket dia, buat masuk semua. Sedangkan dia tinggal permata-permata, itu orang bodoh orang panggil. Apabila kita tahu seorang itu melebihkan dunia dia daripada Allah Ta'ala, kita tahulah orang ni hati dia setakat mana, bersihnya macam mana. Kita boleh tahu, boleh ukur lah maknanya bagi orang yang belajar. Cuma nak dapat berkait dengan sayang pada Allah Ta'ala ini, kena lalui perjalanan dia, kena lalui masuk sekolah dia, kena belajar. Kalau tidak, selama-lamanya kita tidak akan dapat nak kasih Allah Ta'ala sebagaimana kita kasih pada duit kita tu. Macam mana kalau kita tidak masuk sekolah dia, kita tak belajar tentang cara-cara dia,
Tak dapat selama-lamanya kita. Kena masuk sekolah. Sekolah itulah yang orang namakan sebagai tarekat. Tarekat tasawuf. Tarekat tasawuf itu sekolah bagi orang tasawuf. Kalau kita nak cari jalan lain daripada cara orang tasawuf buat, mungkin ada, mungkin tak ada. Mungkin ada, mungkin tak ada. Kalau Tuhan nak bagi, boleh. Dapat kenal Allah Ta'ala melalui zauki, kenal melalui rasa, boleh. Kalau Tuhan nak bagi, tanpa melalui jalan tarekat tasawuf sekalipun, boleh. Tapi masalah dianya ialah jalan tersebut setakat ini tak ada orang lagi jumpa. Tak ada orang jumpa jalan lain daripada jalan tarekat orang tasawuf untuk nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, tak ada. Jadi kita kena lalui jalan untuk nak kenal Allah Ta'ala melalui jalan ahli dia. Jalan orang yang dah lalui jalan dia, orang yang dah sampai pada matlamat dia. Kena lalui, ikut jalan tu, baru kita akan dapat sampai ke matlamat kita dengan selamat. Kalau tidak kan, kita nak teroka jalan sendiri, nak buat jalan sendiri, nak tebah-tebah hutan sendiri, bimbang nanti sesak kita. Sesak dalam hutan lah. Orang dah buat jalan molek-molek, jalan raya daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Kota Baru, dah buat dah jalan molek lalu ni. Kita tak nak ikut jalan orang. Kita nak ikut juga, nak tebah sendiri hutan, nak buat jalan sendiri. Bimbangnya siapa tengah-tengah hutan kena makan di rimau. Habislah. Bukan makan rimau sini. Maksud makan di rimau tu maknanya kena tipu daya oleh syaitan lah. Itu maksud dia. Kena tahu tentang kaedah bagi orang yang nak menjalani jalan tasawuf, kena tahu. Kena jabat tarekat, kena rasa jalan tarekat tu, baru kita tahu jalan orang tasawuf macam mana. Dengan mujahadahnya, dengan berlawannya, dengan apa-apa yang patut kita buat amal. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Artinya, dan tiada melontar oleh engkau pada hakikatnya pada waktu melontar engkau, tetapi Allah Ta'ala yang melontar ia pada hakikatnya. Ini bagi orang yang memanah. Orang yang mana melontar tu makna memanah satu panahan. Bukanlah orang itu sebenarnya yang melontar, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melontar. Kita kata itu nampak tu keluar anak panah tu ditarik oleh tangan, kemudian ada busurnya semua. Tiba-tiba kita nak kata Tuhan yang melontar. Ini dari segi hakikatnya begitulah. Dari segi hakikatnya, apa-apa sekalipun makhluk ini lemah, tak ada bagi mereka ini daya upaya, melainkan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu. Dari segi usuluddin, ada pada manusia itu usaha dan ikhtiar bagi nak buat sesuatu. Usaha dan ikhtiar. Daripada usaha ikhtiar itulah timbulnya syarak. Syarak sama ada benar ataupun tidak benar, hukum syarak. Dari segi hukum syarak inilah dapat baginya balasan sama ada syurga ataupun neraka. Itu setengah daripada kelebihan syarak yang Tuhan letak pada kita. Dengan sebab nisbah bagi perbuatan itu, kita nisbahkan atas usaha makhluk. Tetapi dari segi asalnya, makhluk ini sebenarnya adalah makhluk Tuhan. Tidak akan bergerak selangkah pun, satu zarah pun tidak akan bergerak, melainkan Tuhan yang izin, Tuhan yang gerakkan. Tapi apabila kita tahu tentang tak ada suatu zarah pun yang bergerak, melainkan semuanya itu adalah hak Tuhan belaka, mana kita boleh dakwa bahawa ini pergerakan kita, ini perbuatan kita, kita buat ni. Rumah tu rumah aku, kereta ni kereta aku, semua ni aku belaka ni, aku yang buat ni mana? Padahal adakah kamu sendiri yang buat perbuatan kamu? Semuanya tu digerakkan oleh Allah Ta'ala. Tak ada suatu darah pun yang akan bergerak, melainkan Tuhan yang gerakkan. Jadi kalau orang tengok di situ, jadi makhluk ini sebenarnya dia panggil sebagai
istilah tajalli, tempat bagi tajalli, majla dia panggil. Majla setengah daripada istilah yang biasa didengar daripada perkataan orang tasawuf. Macam Syekh Rahimuddin, dia biasa sebut tentang majla, tempat tajalli. Majla, tempat tajalli bagi apa-apa sifat zat Tuhan dan juga asma' dan juga af'al Allah Ta'ala. Bagi orang tasawuf, dia nampak Tuhan. Dia nampak Tuhan bagi segala makhluk, dan tak ada dari segi melontar ke, sepak ke, apa-apa perbuatan makhluk, semuanya daripada Allah Ta'ala belaka. Begitu juga dengan firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan kata, bermula Allah Ta'ala lah yang menjadikan ia akan kamu dan akan perbuatan kamu, pada hakikatnya tiada kamu. Sebab mana ada bagi kita kudrat, iradat, pada hakikatnya melainkan semua kudrat iradat itu milik bagi Allah Ta'ala belaka. Ini cerita bagi dapatan hati, bukan cerita bagi dapatan akal. Kalau dapatan akal, perbuatan kita itu adalah hasil daripada usaha kita. Kita makan nasi, kemudian ada padanya tenaga, kemudian pada tenaga itulah boleh kita buat kerja semua. Itu kita nampak dari segi usaha kita. Jadi bagi orang Usuluddin, dia ambil di situ untuk nak tunjuk bahawasanya semua perbuatan yang keluar daripada makhluk itu adalah apa yang Allah Ta'ala izinkan. Itu dari segi Usuluddin begitu. Tapi dari segi tasawuf, makhluk ini tak ada apa-apa dari diri dia, sehinggalah wujud dia sendiri pun hanya wujud bayan saja. Istilah macam wujud bayan, wujud yang tidak kekal, macam kita kata tadi. Jadi wujud bayan itu tidak hakiki, majazi, pinjaman. Mana boleh bayan itu bergerak dengan sendiri, melainkan pokok yang gerak. Kita tengok bayan itu bergerak, melambai sini bayan. Adakah bayan itu bergerak ke ataupun pokok yang bergerak? Itu bagi orang Usuluddin, dia tengok bayan itu bergeraknya begini-gini, dia sandarkan kepada Allah Ta'ala pada akhirnya. Tetapi bagi orang tasawuf, dia tengok bayan itu sendiri, dia nampak pokok, dia nampak hakikat bagi pokok itu pada bayan-bayan. Nampak hakikat pokok pada bayan. Bagi orang Usuluddin, dia buat kira bicara bayan itu, kemudian baru timbul pokok tu. Bagi orang tasawuf, dia nampak hakikat pokok itu sendiri dah pada bayan. Jadi ini dua pahaman yang berbeza. Dua pahaman yang berbeza. Satu pahaman berdasarkan kepada dalil akal, satu lagi berdasarkan kepada zauqi. Zauq, rasa hati dia tu hanya Allah Ta'ala sahaja segala-galanya. Bukannya makhluk yang buat kerja. Bagi orang Usuluddin, semuanya itu atau usaha makhluk belaka, tetapi tidak boleh lari usaha daripada makhluk itu daripada izin Allah Ta'ala, dan juga apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala bagi makhluk itu sendiri. Itu begitulah keadaan bagi kisah orang tasawuf, cara mereka untuk kenal Allah Ta'ala, dan beza antara orang Usuluddin kenal Allah Ta'ala. Dan firmannya lagi Allah Ta'ala yang menunjukkan atas ini ilmu yang lain daripada ini segala ayat, iaitu amat banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan atas adanya ilmu tasawuf ini, wujudnya ilmu tasawuf ini. Dia tidak lari daripada Quran dan juga sunnah. Dia tidak boleh lari daripada Quran dan juga sunnah. Jadi apa-apa sahaja yang berlaku pada makhluk ini adalah semata-mata tajalli ataupun majla, ataupun kita panggil, istilah sekarang ni dia panggil manifestasi. Manifestasi
Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istilah yang terdapat banyak dalam buku orang Indonesia. Dia sebut tentang manifestasi Allah Ta'ala pada makhluk. Dari segi istilah tasawufnya, dia panggil ini semata-mata tajalli Allah Ta'ala untuk nak zahirkan bagi sifat dia ataupun bagi zat dia, bagi af'al dia dan juga bagi asma' dia. Dan setengah daripada beberapa hadis, iaitu sabda Nabi SAW. Rasanya kita berhenti kat sini dulu. Ada pula tentang hadis-hadis yang menunjukkan tentang ilmu tasawuf ini ialah sebahagian daripada ilmu Islam, yang mana ilmu Islam ini yang menjadikan tasawuf itu tidak lari daripada agama. Apabila ada kaitan tasawuf itu dengan hadis dan juga dengan Quran. Hingga sampai di sini dahulu untuk malam ini. Nanti kita akan sambung pula kitab Qatul Ghaisiyah ini fi ilmi sufiyah, kitab tasawuf, pada minggu yang keempat pada setiap bulan, minggu akhir pada setiap bulan. Kita akan bersiaran selepas daripada isyak. Kalau isyak tu lewat, maknanya kita akan siaran lewat lah. Lewat sikit, mungkin 5 minit lewat, 10 minit lewat. Kalau cepat isyak, maknanya kita akan mula pada pukul 9. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma ja'alna minal ulama'i syakirin wa salihin wa salihin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakkal munkarat. Allahumma inna nas'aluka ta'jil afiyatika wa sabran ala baliyatika. Wa sallallahu sallam wa baraka ala alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua.